Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دول الجبال يسبحن وترك النافعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسب رحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya. Mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi pilih kita, mana kita duduk dalam ketaatan dan dalam bimbingan Allah, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bimbing kita dengan hidayahnya, yakni dengan petunjuknya, dan insya-Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula menuntut 5 perkara itu mustahil. Bermula menuntut pengajaran daripada seteru itu mustahil. Dan menuntut khidmat daripada jahil itu mustahil. Dan menuntut syurga dengan tiada amal itu mustahil. Dan menuntut daripada perempuan itu mustahil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam pengajaran, iaitu pengajaran 38, yang mana ulama yang karang kita ini dia buat mari suatu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis yang sahih. Rasulullah menyatakan, bermula menuntut 5 perkara itu mustahil. Yakni kita nak menuntut perkara 5 perkara ini mustahil, yakni tidak akan dapat. Mana? Bermula menuntut pengajaran daripada seteru itu mustahil, yakni kita nak ambil pengajaran, nak tunjuk ajar, nak ambil dia seteru ini, musuh kita ni, sebagai tunjuk ajar bagi kita, ataupun kita nak belajar dengan dia, mustahil kita nak ambil pengajaran dia. Kita nak dia musuh kita, kita nak ambil pengajaran hak dia duk khabar gini-gini, maka kata Rasulullah mustahil, kita tidak akan dapat. Sebab dia merupakan musuh kita. Macam mana kita nak ambil pengajaran daripada dia, perbuatan dia kepada kita, maka macam mana kita nak ambil pengajaran daripada dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menuntut khidmat daripada orang jahil itu mustahil. Di antara lagi kelima, yang kedua, kita nak menuntut khidmat, yakni kita nak ambil dia ni sebagai pembantu kita, orang jahil, yakni kita nak belajar dengan dia sebagai khidmat daripada orang jahil itu mustahil, kita tidak akan ambil. Orang yang tidak pandai, orang yang jahil, kita nak ambil sebagai pengkhidmat, maka kata Rasulullah mustahil kita akan ambil, nak ambil dia itu mustahil, yakni tidak akan dapat. Dan menuntut syurga dengan tiada amal itu mustahil. Begitu juga kita nak syurga, kita nak menuntut, yakni kita nak syurga, tetapi kita tidak beramal soleh, maka macam mana nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala? Mustahil sama sekali. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran banyak
innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh itu tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang mana syurga itu mestilah innal ladzina amanu wa 'amilus solihat dulu. Mesti dia beramal soleh dulu. Bila dia dapat amal soleh, maka ganjaran yang Allah sebut di belakang tu, di bawahnya mengalir sungai. Apa yang Allah menyatakan, sungai ini, sungai itu, sungai arak, sungai apa lagi, laban, susu, yang disebut Rasulullah SAW. Jadi mustahil walaupun kita mengetahui nikmat syurga itu dan kita nak kepada syurga itu, tetapi kita tidak beramal soleh, maka macam mana nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita telah dengar dah sebelum ini, yang mana Allah dalam hadis kursi Allah menyatakan, syurga daripada aku, ketaatan daripada kamu. Yakni syurga itu milik aku, mutaat kepada aku akan bagi syurga. Maka mustahil orang yang tidak beramal nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, kalau begitu masuk syurga dengan amal lah? Tidak. Tetapi masuk syurga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Dah tu Rasulullah menyatakan mustahil menuntut syurga dengan tiada amal, yakni dengan tidak beramal soleh, maka mustahil dapat syurga. Yakni masuk syurga itu dengan rahmat Allah. Tetapi sebab apa disuruh beramal amal soleh itu? Kerana rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang beramal. Itu murak situ. Kadang-kadang ada orang-orang jahil dia bercakap, kadang-kadang dia kata, awak duk amal soleh siang dan malam, pergi surau masjid, siang dan malam awak buat amal soleh. Adakah masuk amal itu masuk syurga dengan amal? Sedangkan masuk syurga itu bukan dengan amal, dia kata dengan rahmat Allah. Dia kadang-kadang ada orang dia bercakap begitu, kadang-kadang mungkin dia kurang kefahaman. Itu. Maka jawapan dia seperti mana Allah menyatakan Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang melakukan kebaikan. Muhsinin, yakni orang-orang yang melakukan kebaikan, ketaatan. Al-Muhsinin di situ dibahaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, begitu juga Al-Imam Al-Sya'rawi dalam tafsir masing-masing. Mereka mengatakan bahawasanya muhsinin di situ hak yang pertama li'ibadatillahi azza wa jalla, iaitu kamu berbuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Al-Imam Al-Sya'rawi menyatakan liyuta'allahi azza wa jalla wa rasulih, yakni kamu mentaati Allah dan Rasulnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah itu sangat dekat. Permulaan rahmat Allah itu sangat dekat kepada seseorang yang melakukan kebaikan, iaitu amal soleh mula-mula sekali. Sebab itulah kita tak nafi kalau orang tu dia buat baik, dia sedekah lah, dia pemurah lah, dia apa lagi, tolong orang lah, tapi ibadah tak buat. Sembahyang tak, sembahyang fardu tidak, tu apa lagi, sembahyang sunat tidak. Maka walaupun dia buat suatu kebaikan, lebih-lebih lagi ibadah fardu, maka tak jadi juga. Sebab muhsinin di situ dikehendaki oleh para ulama al-mufassirin, ulama mufassirin dikatakan, iaitu pertama sekali orang yang mentaati Allah dan orang berbuat ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu rahmat Allah sangat dekat. Maka disebabkan dia melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, maka layak syurga itu bagi dia. Sebab rahmat Allah itu sangat dekat, seperti mana Allah menyatakan Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Tahqiqnya Allah, iaitu Allah menggunakan lafaz inna di hadapan, tak cukup lagi lafaz Allah pula di situ. Allah boleh menggunakan lafaz inni rahmata. Allah boleh menggunakan lafaz ini dengan ya mutakallim wahdah, tapi Allah menggunakan lafaz Allah
isim nafsi mu'azzah, isim nafsi mu'azzam, iaitu nama Allah yang membesarkan diri dia, yakni layak bagi Allah SWT. Itu nak menunjukkan bila Allah menggunakan lafaz inna di hadapan, Allah menggunakan pula dengan lafaz Allah, itu panggil isim nafsu mu'azzah, kalimah membesar diri itu, maka sesungguhnya sungguh-sungguh rahmat Allah itu sangat dekat. Ibarat maknanya kalau kita terjemah kok sungguh-sungguhlah. Kalau orang kampung kok taubat lillah rahmat Allah dapat. Begitu ibarat orang kampung kadang biasa dia bersumpahan, dia kata taubat lillah lah. Sungguh sumpah wallah, sungguh. Ibarat gitu terjemah dia, tapi taklah terjemah gitulah Al-Quran. Itu di antaranya. Tapi nak cerita pada kita bahawasanya sesungguhnya bahawasanya rahmat Allah pasti akan dapat orang yang melakukan kebaikan. Jadi itu kadang-kadangnya ada ikhtilaf berkaitan dengan amal. Dia kata orang masuk syurga dengan rahmat Allah, tetapi buat apa amal solehnya? Ni ada fahaman-fahaman ataupun ajaran-ajaran sesat, na'udzubillah min zalik. Dan menuntut sempurna daripada perempuan itu mustahil, kata Rasulullah SAW. Yakni kata Rasulullah SAW yang kelima, mustahil kita nak menuntut sempurna daripada perempuan. Seorang perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk yang bengkok, kata Rasulullah. Yu'lah di belah kiri, bengkok pula. Maka kita nak suruh dia jadi sempurna. Sebab itulah perkara yang tidak layak bagi perempuan tidak boleh. Contohnya hak kerja orang lelaki dibahang kerja dia, maka tak layak. Sebab itulah walaupun hebat secara mana pun, yang menjatuhkan hukum itu mesti di kalangan lelaki. Bahkan lafaz talaq pun diletakkan kepada lelaki, kerana perempuan itu dia tidak sempurna. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah SAW. Maknanya mustahil kalau kamu ni seorang suami ataupun seorang laki-laki, sebagai abang ke, tak kira lah siapa saja, sebagai seorang lelaki nak nuntut dia sebagai sempurna, nak suruh jadi macammu juga, maka mustahil dia tidak akan dapat seperti kamu. Walaupun dia cerdik, dia pintar, dia hebat sekalipun, dia tetap ada kelemahan, tetap ada kekurangan, dia tidak sama. Maka nak menuntut kesempurnaan daripada perempuan itu mustahil, kata Rasulullah SAW. Sebab itulah seperti mana dibahaskan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyatakan bahawasanya sebab itulah lebih lagi sebagai suami tidak harus dia berkasar ataupun dia berkeras dengan isterinya disebabkan suatu kefahaman ataupun suatu keiktilafan sesuatu perkara yang bercanggah. Lalu dia kata begini, isteri dia kata begini, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata ulama seperti mana Imam Nawawi, hakikatnya itulah seorang suami ataupun seorang lelaki yang kurang akal dia. Itu di antaranya. Sebab itulah ada hadis lain Rasulullah menyatakan, kamu nak tegakkan tulang yang bengkok itu dengan keras, dia akan patah. Tetapi mesti kamu memberi pengajaran secara baik, maka lama-lama dia akan jadi lurus. Itu pun tidak akan lurus dengan sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil nak menuntut kesempurnaan daripada perempuan itu, mustahil, kata Rasulullah, tidak akan dapat. Nak bagi sempurna juga, tunjuk ajar bolehlah begini, tapi nak buat jadi seperti lelaki juga, maka tak boleh. Kerana hakikatnya tak kira perempuan itu cerdik ke, hebat belajar ke, hakikatnya dia tetap ada kelemahan berbanding lelaki. Itu dia antara disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu
al-jannatu limuti'i walau kana 'abdan habasyian. Bermula syurga itu bagi orang yang berbuat taat jikalau hamba Habasyi sekalipun. Rasulullah SAW bersabda, ada hadis sambungan hadis lagi, wan naru lil mu'asi walau kana sayyidan khurasyian. Bermula neraka itu bagi orang yang berbuat maksiat, dan jikalau ada ia orang yang berbuat maksiat itu sayyid lagi Quraisy, yakni keturunan Said, keturunan Habib, keturunan Nabi sekalipun. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula syurga itu bagi orang yang berbuat taat. Rasulullah menyatakan syurga itu adalah milik orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni di dunia. Dia melakukan ketaatan, Allah akan beri syurga. Bahkan hadis-hadis sebelum ini pun banyak menceritakan syurga milik orang yang berbuat taat kepada Allah. Tak kira dia siapa. Rasulullah menyatakan walau kana abdan habasyian, walaupun dia keturunan Habasyi, yakni orang kulit hitam, rambut keriting sekalipun, orang uduh lah maksudnya. Walaupun dia orang yang uduh, orang hitam, rambut keriting, orang Afrika walaupun dia keturunan Habasyi sekalipun, negro tu, keturunan negro, tapi dia mentaati Allah, maka syurga miliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Sebab syurga ini adalah milik orang-orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Itu di antaranya. Sebab itulah di dunia kita tengok, kita perhati biasa-biasa orang di Mekah ke apa ke, di mana saja. Cuba kita perhati orang Habasyi, orang Afrika, orang kulit hitam tu, orang rambut keriting tu. Kita tengok muka dia tu, dia taat. Muka dia macam mana kita tengok dia? Muka dia ni cahaya kilat, kita tengok. Dia tawaf ke, dia buat mengerjakan haji ke, ataupun dia jalan ke, kita tengok. Dia ahli ibadah, kita tengok dia bersih air muka dia tu, sebab dia mentaati. Itu tanda syurga sudah memilih. Itu tanda syurga milik orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah tidak mengira, iaitu walau abyad, walaupun kamu berkulit putih, walau aswad, walaupun kamu berkulit hitam, tetapi kalau mentaati Allah, kamu tetap menjadi milik Allah. Lalu Allah meletakkan kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam syurga dia ada peringkat. Orang yang rajin taat kepada Allah, naik maqam gini tu. Sebab tu dalam syurga ada Sultanul Awliya, wali, orang panggil raja para wali-wali, seperti mana Syekh Qadir Jalani tu. Dia maqam-maqam hebat-hebat. Ketika itu kata Rasulullah dalam hadis yang cukup panjang, ketika itu manusia akan lihat, Allah ruginya aku dulu. Padahal dia masuk syurga dah. Ruginya aku dulu kalau aku duduk dalam syurga. Aku rajin buat taat dulu, aku boleh naik maqam hebat lagi. Tu kerana Allah meletakkan dalam syurga seseorang itu mengikut qadar ketaatan dia kepada Allah di dunia macam mana. Mengikut iaitu dia membakar nafsu dia, ataupun dia mujahadah nafsu dia di dunia tu macam mana. Dia memperjuangkan hawa nafsu dia itu macam mana. Itulah Al-Imam Fudayl bin Iyad pernah berkata, iaitu semulia-mulia manusia ataupun sehebat manusia itu ialah orang yang sentiasa memperjuangkan hawa nafsunya, yakni dia berjihad melawan nafsunya daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga apa yang disebut oleh Al-Imam, iaitu yang disebut oleh Hasan Basri rahimahullahu taala. Hasan Basri menyatakan, jika nafsu kamu rajin berbuat taat pada Allah, maka muliakanlah nafsu kamu itu.
Jika nafsu kamu itu berbuat maksiat pada Allah, maka hinakanlah nafsumu itu. Itu kata Hasan Basri rahimahullahu taala, yang mana menghina di situ maknanya kita bermujahadah. Itu di antaranya. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi, wan naru lil 'asi walau kana sayyidan qurasyian. Iaitu bermula neraka itu bagi orang yang berbuat maksiat, jikalau ada ia sayyid lagi Quraisy sekalipun. Jadi neraka ini milik orang yang berbuat maksiat pada Allah, walaupun dia ini keturunan sayyid sekalipun, walaupun dia keturunan nabi sekalipun, syarifah, apa lagi tuang, apa lagi habib, walaupun dia keturunan nabi, Sayyid al-Idrus ke, Sayyid al-Hami ke, apa lagi, Sayyid al-Habashi, Sayyid al-Asagah, Sayyid al-Mandili. Dia banyak kan keturunan Nabi ni, dia banyak. Dia kalau Habib lah, panggil sini sebuah Habib lah, Habib as-Sagaf. Dia belakang tu al-Idrus. Dia ada makam masing-masing. Ni keturunan Nabi belaka. Habib Ali Zainal al-Sagaf, waktu al-Idrus, waktu pula apa lagi, al-Hamid, waktu al-Mandili, waktu al-Habashi. Dia ada keturunan makam-makam dia. Walaupun dia itu keturunan apa Said sekalipun, tapi kalau dia derhaka pada Allah, tetap neraka milik dia. Sebab itulah berhati-hati. Kadang-kadang dia bila taksub keterlaluan kepada Habib, Habib buat maksiat pun, Said buat maksiat pun, tak apa. Anak cucu Nabi, biarkanlah, mungkin kesalahan dia. Kerana Rasulullah sangat memuliakan Rasulullah kata, hendaklah kamu syurga milik bagi orang yang memuliakan zuriat aku, kata Rasulullah. Dia dah baca apa yang disebut Imam Nawawi, ulama-ulama lain menyatakan ni hadis ini, walaupun dia keturunan Said sekalipun, syarifah sekalipun, tetapi kalau dia berbuat maksiat pada Allah, dedah aurat, apa lagi, buat perkara-perkara yang Allah murka, maka neraka tetap milik dia. Itu di antaranya. Ni dok. Kadang-kadangnya bila Habib itu ataupun syarifah itu, Said itu, tuang itu buat maksiat, jangan kita marah dia, jangan kita pandang hina pada dia, kerana dia keturunan zuriat Rasulullah SAW. Adakah kita cinta kepada Fatimah Az-Zahra? Adakah kita cinta kepada Khadijah Al-Kubra? Maka kalaulah kita cinta kepada Khadijah Al-Kubra, Fatimah Az-Zahra, ataupun Sayyidina Ali, ataupun apa lagi, Rasulullah SAW itu sendiri, maka hendaklah kita memuliakan zuriat Rasulullah walaupun dia buat maksiat sekalipun. Ini ada dah fahaman sini tak ada lah, di belah hindung banyak fahaman begitu. Fahaman begitu bahaya. Sedangkan Rasulullah menyatakan iaitu walaupun dia keturunan Quraisy sekalipun, Said lagi Quraisy ni bangsa Arab yang paling molek sekali. Rasulullah dilahir daripada keturunan Quraisy. Ya, Arab ni banyak pecah pula. Arab Kebaina, Arab Kubiti, banyak lagi Arab. Tapi Arab yang paling istimewa sekali, keturunan Arab yang paling baik sekali Quraisy. Keturunan tu. Jadi kalau Said itu buat maksiat pada Allah, maka kita tak boleh wagu, kita tak boleh taat pada dia. Tetapi kalau dia Habib, Said, Syarifah tu, dia orang baik, dia lebih-lebih lagi dia kalangan para alim ulama pula, maka kita disuruh memuliakan dia. Itu di antara, kerana dia keturunan Nabi, zuriat Nabi. Sebab ada hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa yang nak bersama dengan aku, barang siapa yang kasih pada aku, maka hendaklah dia cinta kepada aku dan cinta kepada zuriat aku, keturunan aku, Syarifah, Said, tuang, Habib. Hendaklah dia cinta golongan itu. Bila hak mana tu?
Kalaulah dia mentaati aku, dia mentaati aku. Tetapi kalau dia derhaka pada aku, maka jangan kamu jadikan dia sebagai tauladan. Itu di antaranya, ni bahaya. Di manusia kita ni tak ada lagi begitu. Keturunan saya itu biasa je. Tapi kalau orang pergi belajar, biasa orang belajar di Yaman, dia tahulah ataupun orang biasa duduk di Indong, dia tahu. Dia sebut Habib ni, bagi dia mesti taat walaupun buat maksiat sekalipun. Ada, bukan semua, ada segelintir fahaman begitu. Maknanya ada fahaman begitu. Tetapi kalau Habib hak duduk kat Malaysia, Habib Ali Zainal Abidin ke Habib apa lagi, banyak lagi Habib-Habib yang baik ni, di Yaman, Habib Umar ke, Habib Jiddam ke Indonesia. Banyak lagi Habib-Habib yang baik ni, yang lebih lagi di kalangan ulama. Maka kita disuruh memuliakan dia. Lebih lagi dia ulama, dia keturunan Nabi pula, dia zuriat Nabi pula. Hadis menyatakan siapa yang mencintai aku, hendaklah dia mencintai zuriat-zuriat aku. Itu di antaranya. Tetapi jangan kita terpengaruh dengan golongan-golongan. Satu lagi golongan yang kasih kepada zuriat Nabi Adam, walaupun buat maksiat pun tetap ikut juga. Tak boleh, bahaya. Ini bahaya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Sebab jelas dalam hadis Nabi SAW, kalau kita tengok sanad hadis Nabi SAW ini, adalah sanad iaitu diriwayatkan oleh Buhairah dan Al-Imam An-Nasai, dan begitu juga Al-Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini, menyatakan la syaz wa la mu'allah. Hadis ini masuk pada hadis hasan lidzati. Kalau kita mengaji mustalah hadis, sebelum kita nak belajar hadis Nabi, kita kena mengaji mustalahul hadis. Mustalahul hadis, ulumul hadis. Macam kita nak belajar Al-Quran lah, kena belajar ulumul Quran, nuzulul Quran. Itu di antaranya. Jadi mustalah hadis, dalam mustalah hadis disebut hadis ini sebagai wala syaz wala mu'allalah. Tidak ada keraguan dan tidak ada kecacatan dalam periwayat hadis ini. Hadis ini dikenali sebagai hadis hasan lidzati. Hadis hasan lidzati. Hadis hasan lidzati. Hadis usul lidzati tak ada. Jangan saya carilah. Hadis hasan lidzati ada. Takut hadis usul lidzati tak ada ke? Tak ada. Hanya hadis hasan lidzati. Maksudnya bila sebut hadis hasan lidzati, Bukhari Muslim masuk belaka. Maka selara hadis ini masuk dalam kata hadis hasan lidzati wala syaz wala mu'allalah. Tidak ada keraguan, tidak ada kecacatan sama sekali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu antara disebut oleh para ulama. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa jamu apabila masuk ia ke dalam rumah saudaranya yang Islam, nescaya masuklah 1000 rahmat dan dinugerahkan, yakni dianugerah Allah Ta'ala 1000 berkat dan pengampunan oleh Allah segala dosa orang yang berjamu itu. Dan jika ada dosa mereka itu tuan rumah tu terlebih banyak daripada berlaut, yakni air di lautan, daun kayu sekalipun. Qala musannif rahimahullahu taala, dan memberi makan dan memberi akan segala mereka itu oleh Allah Taala dengan tiap-tiap suap yang dimakan akan dif oleh jamu itu akan satu haji dan satu umrah yang makbul. Keduanya haji dan umrah, dan diperbuat oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan satu kampung di dalam syurga. Dan barang siapa memuliakan jamu, maka serasa tu yakni seolah-olah memulia ia akan 60 nabi. Itu yakni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis sahih juga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya jamu itu yakni dif, tetamulah, jamu ni tetamu. Bahasa lama, jamu apabila masuk ia ke dalam rumah saudaranya yang Islam, ni tetamu mari rumah. Syarat nak jadi tetamu tu 3 hari, kata Imam Nawawi dalam perbahasan hadis yang lain. Imam Auza'i, Imam Tajuddin rahimahullah taala semua nyatakan tidak ada khilaf. Mereka kita menyatakan tetamu itu syarat menjadi tetamu itu 3 hari.
Maknanya kita kena layan dia cara tetamu sungguhlah. Kalau dia mari rumah kita, kita kena layan dia, kena tu, dia sebagai tetamu tu. Lepas 3 hari, pasal layanlah dia, bebas dia cari makanan sendiri. Dia dikira bukan tetamu dah. Jadi Rasulullah kata, kelebihan orang yang tetamu ni, bila tetamu mari rumah kita ni, kata Rasulullah, apa? Bila tetamu mari rumah kita, kita disuruh memuliakan, apa jawapan dia? Nescaya masuklah 1000 rahmat. Nescaya Allah Ta'ala akan memberi 1000 rahmat kepada tuan rumah tu. Sebab itulah orang selalu mari rumah kita tu berkat sebenarnya. Itulah sebut, seperti mana disebut oleh Imam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia menyatakan, kita nak tahu rumah kita berkat atau tidak, kita tengok ramai pada orang selalu mari di rumah kita. Orang selalu mari, orang ni mari kadang-kadang. Itu salah satunya ialah rumah itu mendatangkan keberkatan. Sebab bila tetamu jauh mari ni, dia masuk saja dalam rumah kita, Rasulullah menyatakan Allah akan memberikan 1000 rahmat kepada tuan rumah itu. Itu di antaranya. Seperti mana disebut Al-Imam Tajuddin rahimahullahu ta'ala. Dia menyatakan dalam keluarga itu berkasih sayang, mak ayah berkasih sayang, anak suami berkasih sayang, apa lagi, anak berkasih sayang dengan ayah, apa lagi, cucu berkasih sayang dengan tok nyung tu. Itu baru satu rahmat Allah. Satu rahmat Allah beri kepada dalam keluarga itu, menyebabkan suami berkasih sayang, tok nyung dengan cucu berkasih sayang, anak dengan ibu berkasih sayang. Itu baru satu rahmat, kata Al-Imam Tajuddin rahimahullahu ta'ala dalam perbahasan hadis Nabi SAW itu. Tetapi bila tetamu mari rumah ni, 1000 rahmat. Itu katakan rahmatullah wasi'. Rahmat Allah itu sangat luas. La dayya', jangan sama sekali kamu menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita telah sebut bagaimana seorang laki-laki doa, dia duduk dalam masjid Nabi, dan sebuah asar, dia masuk dalam masjid Nabawi, dia kata, dia tadah tangan, ya Allah, Allahumma arham ummat, Allahumma arhamni, Allahumma arham ummat, Allahumma arham Muhammad, ya Allah, berilah keampunan bagi aku. Riwayat kata keampunan, dan disebut dua, keampunan untuk diri dia dan begitu juga rahmat untuk diri dia. Dan dia kata, ya Allah, beri rahmat juga kepada Nabi Muhammad SAW, la umat Muhammad SAW, dan jangan beri rahmat sama sekali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Insarafan Nabi SAW. Rasulullah dengar begitu, Rasulullah berpaling. Ada Rasulullah ni dia berpaling, dia akan berpaling banyak. Tu setengah Rasulullah, bukan dia paling sikit saja. Kerana dia memuliakan saudara itu di antaranya. Itu dalam sebuah dalam kitab-kitab surah Nabi ada disebutkan. Jadi Rasulullah, bila Rasulullah berpaling gitu, Rasulullah kata, jangan kamu menyempitkan rahmat Allah. Ar-rahmatullah wasi'. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat luas. Di dunia Allah sudah beri satu rahmat saja, sehingga binatang-binatang dengan anaknya berkasih sayang, anak-anak dengan ibu berkasih sayang, sesama manusia berkasih sayang. Ini semua kerana rahmat Allah, kerana kasih sayang Allah lah kamu dapat berkasih sayang di antara satu sama lain. Ini disebabkan rahmat Allah. Bila ada rahmat Allah, maka sudah tentulah ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita telah sebut dah, ulama atur dah bagaimana kita nak dapat rahmat Allah, mesti buat apa yang Allah Ta'ala suka. Bila kita suka buat apa yang Allah Ta'ala suka, Allah akan beri rahmat. Bila Allah beri rahmat, Allah akan beri keberkatan hidup kepada kita. Bila Allah beri keberkatan hidup bagi kita, maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa. Yang dikatakan sekaya-kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi bayangkanlah, dalam ahli keluarga boleh berkasih sayang, itu baru satu rahmat. Tetapi bila tetamu mari rumah kita, masuklah 1000 rahmat.
dan dianugerah Allah Ta'ala 1000 berkat. Allah Ta'ala beri 1000 keberkatan. Ni barang maknawi belaka ni, barang maknawi, rahmat ni, barang maknawi, barang hak kita bang ada nampak. Macam kita Rasulullah kata apalah, iaitu kalau kamu tahu sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah, nescaya kamu akan mari hal keadaan mengangkok. Kamu akan mari hal keadaan mengangkok, kerana besar fadilatnya. Kita tak nampak pahala kerana itu barang maknawi, bukan barang zahiriah, barang maknawi. Atas orang tertentu kadang-kadang Allah Ta'ala buka, dia nampak. Allah Ta'ala buka, itu dalam perbahasan kitab lain, itu di antaranya. Jadi semua ini barang maknawi. 1000 rahmat Allah beri itu ni lebih orang mulia tetamu ni, dan mengampung oleh Allah Ta'ala segala dosa orang yang berjamu itu. Yani Allah akan mengampung segala dosa tetamu itu tu. Allah Ta'ala akan mengampung segala dosa orang, yakni tuan rumah itu, Allah Ta'ala ampun dosa dia itu. Dan jika ada dosa mereka itu, yakni tuan rumah tu, terlebih banyak dari air laut, orang yakni buih di lautan, walaupun banyak buih di lautan sekalipun, Allah Ta'ala memberi banyak kelebihan kepada tuan rumah itu sendiri. Dan daun kayu sekalipun, walaupun dosa dia banyak, daun di pohon kayu tu, Allah mengampun dosanya dan memberi akan segala mereka itu oleh tiap-tiap suap yang dimakan akan dia. Tak cukup itu saja, dia bagi makan pula, dia bagi makanan pula kepada tetamu tu. Maka Allah akan memberikan satu haji dan umrah, yakni Allah beri kepada dia pahala haji dan umrah kedua-duanya itu. Tu Allah beri kepada dia pahala haji dan umrah tu. Dah kalau begitu tetamu mari rumah saya tak ada makanan ni. Susahlah saya kena pergi naik motosikal ni, kena naik kereta pula, kena cari makanan. Jadi susah saja kalau begitu. Tidak, kata ulama, memadai dah. Air kosong pun dah memadai dah. Itu yang memadai dah. Diaktibar dengan suap itu memadai dah. Air kosong pun kita akad pun alhamdulillah dah. Lebih lagi kalau tuan rumah kata tak payah, saya baru sudah minum air saat ni, maka itu lebih lagi. Mana kalau kita jamu dia tu, maka itu lebih lagi, itu di antaranya. Batulah Rasulullah menyatakan di suatu hadis, kamu buat datang barang yang berada dalam rumah kamu, jangan kamu mencari barang yang tidak ada dalam rumah kamu, yakni jangan kamu menyusahkan diri kamu. Tu dah dia mari daripada jauh. Jadi saya kena buat jamuan makanan sikit. Itu terpulang dah, ada masalah. Cuma kalau kita fikir, Allah, barang tak ada ni, ada apa-apa barang di rumah ni, biasalah kadang-kadang bahan stok ni kadang-kadang bukan ada semua. Tu kadang-kadangnya, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Biasalah makanan. Itu di antaranya. Maka bila begitu, kata ulama, buat mari apa yang ada, jangan mencari barang yang tidak ada. Yang ni air masak segelas pun dah memadai dah. Air masak tak ada juga. Misal kata tak ada juga air masak. Maka kata ulama, kalamul khair, berkata perkataan baik, cakap perkara baik, begini cakap perkara baik, itu di antaranya. Tapi tak pernah sabar lah, air masak pun tak ada juga. Bukan dia, dia tak pernah sabar lah. Itu di antara disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, di antara lagi disebut oleh Rasulullah SAW, dan diperbuat oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu satu kampung dalam syurga. Allah akan buat pula dalam syurga suatu hari nanti satu kampung bagi dia ni, taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka barang siapa memuliakan tetamu, seolah-olah dimemuliakan akan 60 Nabi. Seolah-olah dia memuliakan 60 Nabi, yakni nisbah besarnya kita memuliakan tetamu, itu muraknya. Itu di antaranya disebut oleh para ulama, kemuliaan memuliakan tetamu. Dan kita tengok hadis di Nabi SAW, begitu banyak kelebihan orang-orang yang memuliakan tetamu. Itu di antaranya. Pengajaran yang ke-39, berkata waliullah ta'ala yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, lalu aku pada menyatakan suatu masalah kepada 4,440 mimbar, maka tiada aku dapat akan jawapan. Maka hairan diriku, kemudian aku masuk pada Kaabah,
maka aku jabat, yakni aku ketuk akan pintunya, pintu Kaabah, dan aku berkata, hei Tuhanku, apa suatu selamat agama, dan menyuruh oleh yang menyuruh, hei Aba Yazid, selamat agama di dalam memelihara akan kesempurnaan janjimu Tuhanmu. Dan aku berkata, hei Tuhanku, pada apa suatu selamat iman, maka menyuruh yang menyuruh, yakni ilham, suara di kalangan malaikat menyuruh, hei Aba Yazid, bermula selamat iman itu dia, yakni memelihara akan lidah, yakni lisan kamu daripada dusta dan daripada mengumpat-ngumpat dan berkata yang sia-sia yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Maka aku berkata lagi, hei Tuhanku, apa suatu selamat roh dan badan, maka menyuruh oleh yang menyuruh, hei Aba Yazid, bermula selamat roh dan badan itu di dalam meninggalkan segala keinginan dunia dan segala kelazatannya di dunia. Kata Ibrahim anak Adhan, ni ulama pengarang kitab ni dia buat mari cerita-cerita para waliullah. Jadi pengajaran yang ke-39 berkata Abu Yazid, berkata waliullah yang bernama Abu Yazid. Itulah siapa yang ada masa boleh tengok kisah Abu Yazid. Kitab Al-Asqa' Aulia banyak yang menceritakan tentang kelebihan Abu Yazid. Abu Yazid ni seorang waliullah. Dia ni, kalau kita tengok dalam kitab Al-Asqa' Aulia, dia ni seorang, nama dia ialah Yazid Abu Yazid Al-Bustami. Nama sebenarnya Abu Yazid Taifu bin Isa bin Surhan Al-Bastani ataupun Al-Bistami. Dia ni orang Parsi, orang Iran, belah utara Iran. Dia mati dalam usia 73 dalam kitab dia sebut. Ayah dia ni seorang pemimpin di Bastan, pemimpin pembesar di Iran dulu. Hebat ni. Ibu dia seorang zuhud. Dan Abu Yazid ni walaupun ayah ni dia ni seorang pembesar hebat, pemimpin yang terkenal di Bastan ketika itu, dia Abu Yazid ni dia suka hidup dalam keadaan sederhana. Dan dia ketika itu Abu Yazid ni dia sentiasa menaruh kasih hambelah kepada fakir miskin. Dia tengok fakir miskin, dia sentiasa ada belah kasihan. Dan dia menyatakan juga Abu Yazid kehidupan dia zuhud ni selama 13 tahun. Dan dia menyatakan 12 tahun aku membakar api mujahadah diri aku ni. 13 tahun dia hidup zuhud, dan 12 tahun dia ni sentiasa membakar nafsu mujahadah dia ni. Dan dia menyatakan 15 tahun aku sentiasa menjadikan diri aku ni cermin. Apa maksud? Yakni dia sentiasa melihat keaiban diri dia semua. Sebab tu ada kata-kata Abu Yazid Al-Bustami yang dia mana dia bila waktu pagi dia akan bertanya pada diri dia, apakah ibadah aku pada hari ini? Bagaimana zikir aku di waktu kemarin? Bagaimana ibadah aku yang aku nak buat ni? Macam mana? Jadi itulah Abu Yazid. Banyaklah cerita dia. Kalau kita tengok, kalau kita cerita Abu Yazid ni memang cukup panjang cerita Abu Yazid. Seorang waliullah, orang sufi, orang yang sampai ke tahap yang hebat Abu Yazid ni. Itu di antaranya. Sebab itulah dia pergi di Mekah, dia ketuk pintu Mekah. Nantilah ni kita sambung balik yang mana dia bertanya dengan Allah, dia dengan melalui ilham lah. Orang wadi, orang sampai tahap makan fana'ul fana', dia akan bercakap dengan Tuhan. Allah menyatakan akumu. Allah bila dia kata Allah tak aku. Bukan dia orang tu dia dakwa aku. Dia kadang-kadang dia mengaku aku. Allah tidak mengaku dia sebagai aku, ataupun dia ni mengaku hamba Allah. Allah sedikit pun tak mengaku dia sebagai hamba. Itu perbahasan dalam kitab Hikam tu adalah perbahasan dia, kitab Daun Nafih ada perbahasan dia. Itu di antaranya. Itu perbahasan berkaitan dengan Abu Yazid Al-Bustami. Nanti kita sambung balik berkaitan dengan kata-kata Abu Yazid dan tingkah laku dan cerita Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah, orang sufi yang hebat yang lahir di Parsi, di Iran. Itu di antaranya pengajaran yang ke-39. Berkata waliullah yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah taala, lalu aku pada menyatakan suatu masalah kepada empat itu.
Pengajaran yang ke-39. Kita bertiru situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat untuk diri saya juga, begitu juga ahli kasih semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi taufik pada kita, kuasa atas membuat ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa membimbing kita dalam hidayahnya. Insya-Allah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan meletakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka majidak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalaluka wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jimna bil 'afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.